Baiklah, kita bersua kembali. Kalau tadi dipertontonkan kehebatan para pesilat, Chile mempertontonkan dan juga memperlihatkan kehebatan mereka dengan kesenian silat. Kali ini kita akan perkenalkan mereka yang berada di belakang dan menjadi kekuatan bagi pesilat-pesilat Chile ini. Dan juga tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Afiq Iskandar Muhammad Zairi yang telah pun berjaya memenangi pingat emas bagi acara jurus tunggal dan perak bagi kejuaraan antarabangsa Australian Open Pencak Silat 2024. Tahniah adik. Alhamdulillah, tahniah ya. Berlangsung tempoh hari dan juga cikgunya yang membawa kemenangan ini di peringkat antarabangsa itu iaitu Cikgu Rizal Hussein, Presiden Naga Sakti Malaysia. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Dahsyat cikgu kalau kita lihatkan kepada pencapaian dan prestasinya. Mungkin cikgu boleh recap ataupun imbas kembali berkenaan penyertaan anak-anak murid cikgu pada kejuaraan antarabangsa Australian Open Pencak Silat 2024 cikgu. Baiklah, alhamdulillah kali ini kita Naga Sakti Malaysia telah dengan kerjasama KPM telah berjaya menghantar satu pasukan yang seramai 32 orang. 32 orang. Yalah, kita dah group mereka ni setahun dah. Baik. Setahun kita dah group mereka melalui siri-siri pertandingan dalaman. Jadi kita group bakat mereka tu, kita nampak yang mana boleh kita ketengahkan dan kita extract lah untuk jadikan atlet pelapis masa depan insya-Allah. So kita dah buat persiapan ni selama 5 bulan. 5 bulan. Untuk ke Australia ni lah 5 bulan dengan perancangan yang sangat teliti dan mereka telah kita menjalani beberapa corak latihan yang intensif dan kata tu berkala selalu. Itu kita buat. Adik Afiq ini memenangi kejuaraan jurus tunggal ya. Jadi mungkin boleh diperincikan cikgu berkenaan kategori jurus tunggal yang dipertandingkan ini. Baiklah, adik Afiq yang kita ada kat sini, adik Afiq telah memenangi kategori jurus tunggal. Di mananya dan jurus tunggal maknanya silat seni. Kita silat dalam pencak silatnya ada dua. Satu silat tanding mana dia berlawan, satu lagi silat seni artistik. Maknanya mereka memperagakan 100 pergerakan yang jurus sama satu dunia. Dia jurus tunggal. Tu dia jurus regu dan ada solo kreatif dia panggil lah. So adik Afiq ni dia kita panggil pakar jurus tunggal lah. Itu kita ketengahkan dia lah. Okey, Afiq sudah berapa lama menyertai silat ni? Dari usia berapa ni? Dari usia 9 tahun. 9 tahun ya. Sekarang dah umurnya? 12. 12. Jadi lebih kurang dah 3 tahun lah. Macam mana parents, ibu bapa bagi sokongan untuk pergi training dan sebagainya? Adalah memang setiap hari training ya. Okey, jadi macam mana kalau jadual harian itu kan, pagi itu pergi sekolah dan petang itu adalah untuk latihan setiap hari. Selepas ni rasanya kalau untuk silat nak cuba apa lagi? Jadi wakil Malaysia lagi lah. Wakil Malaysia lagi. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Afiq. InsyaAllah boleh mewakili Malaysia. Kalau kali ini untuk kategori umur dan juga usianya mungkin boleh mewakili dalam kategori yang lebih dewasa dan juga lebih besar lagi selepas ini. Cikgu, difahamkan mereka ini 32 yang dihantar bagi kejuaraan Australian Open tersebut. Dan dalam kejuaraan tersebut, apa lagi pencapaian yang telah pun ditunjukkan oleh anak-anak murid yang dibawa? Baiklah, alhamdulillah kali ini kita punya rezeki lah insya-Allah. Alhamdulillah, kita pertama kita dah menggondol, kita hantar 32 orang. Kita dapat 38 pingat emas. 38 pingat emas, mana seorang satu lah tu. Lebih seorang satu lah. Setiap individu dapat satu pingat emas. Mesti dapat pingat emas. Alhamdulillah. Dan lepas tu mereka dapat 18 perak dan 4 pingat gansel lah. Dan alhamdulillah kita dapat 3 kita dapat 3 anugerah. Pertama, juara keseluruhan untuk pertandingan Australian Open ni. Kedua, kita mengungguli pingat terbanyak kategori tanding, maknanya yang berlawan tu lah. Dan yang ketiga, alhamdulillah salah seorang pesilat kita yang Cilik tadi yang buat persembahan tadi, adik Rukayah tu, dia telah diangkat sebagai pesilat wanita terbaik, tunang harapan terbaik untuk kategori pre-teen dia. Salah satunya wakil kita dapat anugerah terbaik. So alhamdulillah telah capai 3 objektif kita dan dengan mereka telah kita rancang dengan baik kan, insya-Allah. Afiq, masa sebelum nak masuk silat ni kan, siapa yang masukkan Afiq dalam belajar silat ni? Afiq memang nak sendiri ke atau ibu bapa yang meminta Afiq masuk silat ke macam mana? Memang nak sendiri. Memang nak sendiri ya. Maknanya daripada darjah 3 lebih kurang macam tu. Kalau rutin harian tu kan, makan tu kena jaga tak untuk silat ni? Ikutlah, kadang-kadang tak jaga. Ada langgar je. Janji training kena pergi ya. Alhamdulillah. Jadi bila di Australia tu kan, kita tengok ramai peserta dari luar negara kan Afiq. Macam mana Afiq mengatasi nervous atau gemuruh tu? Apa yang Afiq buat kalau bila nervous?
jangan ambil nilai saya. Tak payah fikir sangatlah. Fokus sajalah pada tu. Itulah dia. Seorang pesilat ni dia tahu bagaimana nak fokus apabila pertandingan sudah bermula. Afiq ni memulakan kariernya, kita katakan karier lah cikgu, dan kerjayanya dalam pertandingan silat ni pada usia 9 tahun. Tapi adik-adik kita di sebelah kita ini ada yang lebih kecil dan juga ada yang lebih celik. Jadi seawal usia berapa mereka sudah memulakan usia dalam dunia persilatan ini cikgu? Dah, alhamdulillah kali ini kita kelab-kelab silat pertubuhan kita telah buka penyertaan anak-anak bermula daripada umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun yang mereka boleh mendengar arahan kita. So 6 tahun ni kita sebenarnya kita tapis lagi. 4 dan 5 tahun ada juga tapis kelas yang kecil. Tapi kelas besar selalu kita 6 tahun dan ke atas. Dan mereka tentu kita groom, kita ajar dulu dengan pertubuhan dulu, maknanya pergerakan jurus yang asas dulu. Penguatan fizikal, ketahanan sikit, baru bagi kita ajar latihan training dan training sebab kita nak badan dia tu sekarang kita silat kan banyak melompat, menendang, jatuh semua kan. Jadi kita teknik jatuhan tu melalui datang perguruan tu sendiri. So kita ajar mereka dalam 6 bulan, dalam 6 tahun setahun lah dia belajar. Tapi actually selalunya kita 6 bulan lah dia akan mahir dalam benda asas lah. Lepas tu baru kita ketengahkan mereka untuk jurus-jurus ataupun acara-acara untuk pertandingan. Maknanya didedahkan dahulu dengan latihan-latihan insentif dan juga disparingkan dengan rakan-rakan seperguruan. Barulah akan dipertandingkan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi bila disebutkan peringkat antarabangsa ni pastinya cabarannya itu lebih besar. Siapa antara pencabar utama bagi anak-anak didik ini? Dia sebenarnya di dalam dunia pencak silat ni sebab kita dikuasai oleh kumpulan-kumpulan negara-negara kuat di Asia Tenggara. Tetapi kali ni kita tengok peningkatan daripada atlet-atlet di luar kita, contoh di Australia dan peringkat Eropah semakin naik. Sebab mereka ni satunya mereka ni bertubuh fizikal yang besar. Jadi mereka ni ketahanan tenaga lebih kuat. Jadi alhamdulillah sebab teknik silat ni kita di Asia Tenggara ni kukuh sebab jati diri kita kan. Jadi budak-budak ni kita tekankan awal-awal untuk ketahanan dia. Sebab nak lawan kuat tu tak boleh. Tapi ketahanan tu senjata kita lah. Endurance dan pelbagai teknik yang kita amalkan. Sebab pencak silat ni mengalami asimilasi undang-undang yang sebab kita nak menuju pada sukan Olimpik. Jadi kita mengasimilasikan banyak undang-undang dan peraturan yang baru untuk boleh digunakan oleh semua negara dan benua di dunia ni. Yang standard lah. Afiq bertanding untuk kategori jurus tunggal dengan tanding pun ada juga. Yang antara kedua-dua tu yang mana Afiq rasa paling digemari lah, paling disukai kalau favorite Afiq? Favorite jurus tunggal lah. Jurus tunggal lah. Jurus tunggal ni berapa lama Afiq berlatih untuk pergi persiapan di kejuaraan Australia hari itu? Lebih kurang dalam 2 tahun macam tu lah. 2 tahun bermula. Kalau begitu 11 dan 10 tahun lah dah bermula latihannya. Jadi sokongan ibu bapa memang fully support untuk pertandingan ini. Jadi kita ucapkan tahniah juga kepada ibu bapa Afiq dan juga terima kasih kerana membawakan pesilat-pesilat dan juga atlet-atlet muda ini. Cikgu, bila disebutkan tentang prospek bagi mereka ini selepas ini kejuaraan antarabangsa dan banyak lagi, jadi pendedahan untuk anak-anak muda ini dan juga anak-anak cilik ini apakah terbuka untuk mereka masih lagi berlatih, menyertai dan juga menerokai ilmu persilatan ini? Kita di Naga Sakti Malaysia, kita untuk groom bakat ni dia kena berterusan. Jadi kita telah menganjurkan satu siri kita panggil challenge, maknanya dalam setahun tu ada 4 challenge. Dia kena menang semua challenge ni. Contoh kita mula Selangor challenge, Jurang Silat challenge lah. Itu yang peringkat tempatan. Peringkat tempatan. Maknanya daripada umur 6 tahun tu kita dah buat challenge dia orang daripada ikut negeri dan mereka kita groom kat situ. Sebab dia kena ada satu liga kompetitif untuk mereka bersaing kan. Jadi sebabkan kalau kita hanya berlatih saja tak ada kita tahu nilai kat mana tu susah. Jadi kita ambil inisiatif ni. Sekarang silat pun mana-mana banyak dia buat pertandingan di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kelab. Jadi kita di Naga Sakti Malaysia kita menganjurkan satu liga yang kompetitif. Kita panggil dalam 1000 peserta dan setiap siri tu. Jadi kita groom mereka ni. So mereka setiap siri tu orang lain yang kita mereka jumpa. Dan setiap siri tu mereka akan menyertai ikutlah tadi jurus tunggal ke, jurus tanding ke kan. So mereka lebih terdedah pada pertandingan dan tak kekok lah untuk pertanding di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi kita ucapkan selamat berjaya. Baik, insya-Allah. Cikgu dan juga untuk Naga Sakti Malaysia bagi membawa anak-anak didik ini dan juga anak-anak cilik ini ke peringkat yang lebih tinggi
lagi tahniah Afiq. InsyaAllah nanti Afiq akan menjadi mungkin satu hari nanti pesilat yang akan mewakili negara ke sukan yang lebih besar ya. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk Afiq. Terima kasih juga untuk cikgunya, Cikgu Rizal dan juga Naga Sakti Malaysia kerana bersama dengan kami pada hari ini untuk kejuaraan dan juga kecemerlangan yang ditunjukkan oleh anak-anak cilik ini dalam kejuaraan Australian Open Pencaksilat 2024.